اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل اللهم صل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana wahdina ila siratikal. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim al-azizil hakim. Wa ba'du, muslimin muslimat, para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat sambung lagi pada hari ini insya-Allah pembacaan kitab Safinatun Najah pada membincangkan hukum hakam fiqh berdasarkan karangan kitab Safinatun Najah ini. Dan saya mohon maaf pada minggu lepas kita tak dapat nak jalankan. InsyaAllah pada bulan Julai ini kita akan kembali pada jadual asal kita insyaAllah pada setiap hari Isnin jam 3.30 lebih kurang dengan kadar pengajian pembacaan secara pendek sajalah insyaAllah 30 ke 40 minit. Pada kelas yang lepas kita dah baca pada bahagian persoalan air yang sedikit dan air yang banyak, air yang bawah daripada 2 qolah dan air yang lebih daripada 2 qolah. Dan dengan kadar yang ada dalam kitab ini, Tuan Syekh menyatakan tentang hukum bagi air yang bawah daripada 2 qolah dari sudut kenajisan, dan juga hukum air bagi yang lebih 2 qolah daripada sudut kenajisan, maksudnya yang dari segi hukum menajiskan air itu. Jadi sebagaimana kita sebut pada kelas yang lepas, kita akan sentuh sedikit tentang tambahan sikitnya daripada tambahan daripada luar lah. Kadar untuk kegunaan kita nak amal hari-harian kita ni, kita dah sebut pembacaan kita akan baca matan dan kita akan syarah secara ringkas, dan kita akan tambah sedikit sebanyak sekiranya maklumat itu berkaitan dengan keperluan amalan harian kita. Di samping air mutanajis itu, air yang sedikit bersentuhan dengan najis, ataupun air yang banyak yang berubah disebabkan oleh najis, kita ada dua lagi air yang kategori air yang selalu kita akan guna secara harian ini, yang dipanggil air yang tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Ini air yang dia suci pada diri dia sendiri tetapi dia tidak boleh digunakan lagi. Yang dia tidak boleh menyucikan yang lain. Air yang suci tetapi tidak menyucikan. Apa maksud tidak menyucikan? Kita tak boleh guna untuk at-taharah. Kita tak boleh gunalah air itu untuk berwudu, tak boleh guna untuk mandi wajib, dan juga tidak boleh kita guna untuk izalatu an-najasah, tak boleh kita guna untuk menghilangkan najis. Kita tak boleh nak guna untuk basuh najis. Maksud kalau kita guna sekalipun, hukum najis itu tidak akan hilang. Sebab apa? Sebab dia masuk kategori tahir fi nafsihi, dia suci pada dirinya, dia tu sendiri suci. Maksudnya kalau percik pada badan pun semua tak ada masalah, boleh bawa semayang. Cumanya tak boleh diguna. Kita dah tak boleh guna dia untuk menggunakan dalam taharah. Jadi yang masuk bawah kategori suci tidak menyucikan ini adalah yang pertama air musta'mal. Dan yang keduanya air yang dipanggil berubah, air yang berubah, yang mutaghayyir, berubah dengan masuk sesuatu yang suci ke dalamnya.
Mari kita tengok insya-Allah. Dan nota ataupun tambahan ni saya petik daripada Hasyiah Al-Imam Al-Baijuri rahimahullah. Tuan Syekh mengatakan yang dikatakan air yang suci pada dirinya tetapi tidak boleh digunakan untuk menyucikan, tidak menyucikan yang lain adalah salah satunya lah air musta'mal. Ini selalu menjadi persoalan. Air musta'mal ni apa? Kita bincang ni dari sudut air yang sedikit dulu, air yang sedikit. Sebab air yang lebih daripada 2 kolah, walaupun air tu digunakan untuk perkara yang boleh menjadikan musta'mal ini, ia tidak akan menjadikan air itu musta'mal. Sebab air itu sudah menjadi lebih daripada 2 kolah. Jadi yang pertama adalah air musta'mal. Apa air musta'mal ni? Kita bagi faham bagi betul. Air musta'mal disebut oleh Tuan Syekh, al-musta'mal huwa adalah ma adda bihi ma la budda minhu athima syakhsu bitarkihi am la. Apa yang digunakan untuk menunaikan, yakni menunaikan kefarduan taharah ni, ma la budda minhu, apa yang tidak boleh daripadanya. Tidak boleh, tidak mesti laksanakan perkara tersebut. Sama ada berdosa seseorang itu dengan meninggalkannya ataupun tidak berdosa, ibadah ataupun bukan ibadat. Ibadat di sini maksudnya wudu dan mandi wajib, ataupun bukan wudu ataupun mandi wajib. Apa dia ni? Orang macam lagi berbelit. Gini, untuk wudu dan mandi wajib, apakah basuhan yang la budda minhu? Apakah basuhan yang tidak boleh, tidak mesti kita laksanakan untuk sah wudu? Ataupun apakah basuhan yang tidak boleh, tidak mesti kita basuh untuk sah mandi wajib seseorang? Iaitulah basuhan yang pertama. Basuhan yang pertama, basuhan pertama pada muka yang melibatkan rukun. Yang kita tidak boleh tidak ni hak rukun lah. Dan rukun pula basuhan yang pertama. Jadi bagi wudu, basuhan pertama pada wajah, itu dia panggil ma la budda minhu, basuhan yang kita guna untuk itu. Itulah basuhan la budda minhu. Kemudian basuhan tangan yang pertama, basuhan pertama pada tangan yang akan mengangkat hadas tadi, itulah basuhan yang ma la budda minhu. Sapu yang pertama, sapuan kali pertama itulah ma la budda minhu. Basuh kaki, begitu juga mandi wajib, basuhan pertama daripada hujung rambut ke hujung kaki, basuhan yang kita lalukan kali pertama itu. Itulah yang dikatakan ma la budda minhu athima asy-syakhsu am la bitarkihi. Sama ada orang yang basuhan itu, orang yang tinggalkan basuhan itu berdosa atau tidak. Maksud berdosa atau tidak, wajib atau tidak ke atas dia. Contohnya basuhan muka yang pertama oleh kanak-kanak yang belum baligh. Dari segi untuk sah wuduk dia, sebab syarat wuduk ni mesti mumayyiz. Maksud dia dah capai umur mumayyiz, dia berwuduk, wuduknya sah. Tetapi adakah dia sudah masuk orang yang wajib berwuduk? Dia belum wajib lagi sebab belum baligh. Jadi kalau dia tinggal basuh muka sekalipun, dia tidak berdosa, cumanya wuduknya tidak dikira sah. Jadi basuhan pertama oleh budak yang belum mumayyiz juga dikira sebagai basuhan yang ma la budda minhu. Tuan Syekh tak guna perkataan wajib. Saya tak sebut basuhan wajib sebab nak masukkan kategori inilah, nak kategorikan anak-anak yang belum baligh ni. Basuhannya kita tak boleh sebut basuhan wajib sebab dia belum wajib apa-apa atas dia. Cuma kita akan sebut basuhan yang tidak boleh tidak. Jadi basuhan pertama oleh budak yang belum mumayyiz juga termasuk dalam basuhan yang akan menjadikan air itu musta'mal. Basuhan pertama budak yang belum mumayyiz pada tangannya. Okey. Lepas tu Tuan Syekh bagi contoh. Saya bagi contoh seperti wudu as-sabi. Wudu oleh kanak-kanak. Yang sabi ni disebut sabi yang belum baligh lah. Bukan maksud bayi ni. Ataupun hatta dalam isu persoalan wudu yang diwudukan oleh ibu bapa kepada yang belum mumayyiz pun ada perbahasan juga. Walaupun dia belum mumayyiz lagi. Jadi
bapa wudukkan anak tu untuk bawa dia tawaf contohnya. Jadi basuhan pertama oleh bapa kepada wajah anak itu dianggap sebagai basuhan ma la budda minhu, basuhan yang tidak boleh tak mesti dibasuh. Okey. Jadi maka basuhan yang itulah, air yang digunakan untuk basuhan itu akan menjadikan air itu musta'mal. Fa huwa musta'malun, maka ianya dikira sebagai musta'mal. Lebih-lebih lagi lah pada kita yang dewasa ni. Li'annahu adda bihi ma la budda minhu, kerana dengan basuhan itu telah menunaikan basuhan yang tidak boleh tidak daripadanya mesti ada. Basuhan yang pertama itu. Okey. Dan tidak ada bezalah pada basuhan itu, basuhan berdosa atau tidak orang yang meninggalkan perbuatan tadi. Maksudnya budak kecil, orang gila dan sebagainya. Dan ada beberapa contoh lagi lah yang disebut oleh Tuan Syekh tentang basuhan oleh orang-orang yang tidak berdosa dengan meninggalkan perbuatan tersebut. Okey. Jadi semua ni dikira sebagai basuhan yang mesti. Jadi air yang digunakan, air mutlak yang digunakan untuk basuhan, itulah yang menjadi musta'mal. Musta'mal. Kemudian Tuan Syekh sebut lagi, ataupun basuhan itu mandi tadi mandi ibadah ataupun tidak, sebab mengambil kira basuhan orang kafir, mandian kepada isteri ahli kitab. Ini diberi contoh sekadar nak faham. Mandi suami mandian orang kafir ini, yakni ahli al-kitabiyah ini kita bincang situasi pada ketika pernikahan yang masih sah, mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak ini, dan pelbagai fatwa semasa bincangan semasa dan isu ni pun kita ambil kira yang dululah. Dia panggil al-kitabiyah. Dia ini bukannya mandiannya itu tidak dikira sebagai ibadat. Tetapi mandian itulah mandian basuhan pertama dari hujung rambut ke hujung kaki itu dipanggil basuhan yang tidak boleh tidak mesti basuh sebelum halal disentuh oleh suaminya ketika tamat dia daripada haid. Jadi mandian al-kafirah ini ataupun al-kitabiyah ini walaupun tidak dikira sebagai ibadat bagi pihak diri dia, tetapi basuhan itu dianggap sebagai basuhan dan siraman yang tidak boleh tidak untuk menghalalkan suami bersama dengan dia selepas daripada dia tamat haid. Maka basuhan itu juga dikira sebagai basuhan musta'mal. Ada orang kata, itu Ustaz, dia bukannya tak, sebab dia dikira telah membasuh dengan basuhan yang tidak boleh tidak daripada perkara tersebut, walaupun bagi pihak diri dia tidak dikira sebagai ibadat. Ini kesimpulan dia. Dia nak sebut mudahnya adalah basuhan pertama untuk mengesahkan wuduk ataupun untuk menjadikan sah mandi wajib seseorang. Air yang digunakan itu yang terpisah daripada tubuh, itulah yang musta'mal. Dan mestilah ianya tidak melebihi daripada 2 kolah. Lebihan itu ataupun yang terpisah daripada anggota tubuh kita itu yang dikira musta'mal itu selepas daripada terpisah. Selagi mana dia masih bersentuh dengan anggota badan, dia belum musta'mal lagi. Jadi bila dia terpisah, dia turun ataupun kita angkat tangan dan baki yang ada itu kurang daripada 2 kolah, itulah yang menjadikan dia musta'mal. Ini kita yang dinamakan musta'mal. Nak bagi nampak lagi, ni kalau kita basuhan yang sunat, kita ambil tangan kita ni, kita masuk dalam baldi tak cukup 2 kolah, jadi kita selup tangan untuk basuhan sunat contohnya, air tidak berubah jadi musta'mal. Sebab dia bukan basuhan yang la budda minhu. Atau lebih lagi lah, kalau dia masuk saja, dia masuk dalam rumah, air masuk dalam bilik air tu, ada air mutlak dalam air bersih dalam baldi, saja dia masuk tangan, lepas tu dia keluar balik, jadi musta'mal ke tak? Tidak jadi musta'mal lah, sebab tak masuk dalam definisi tadi. Sebab dia hanya masukkan, disentuh air tu pada tangan dia, dan bila dia angkat keluar pun air itu masih kekal jernih lagi, tidak ada perubahan lagi, maka dia kekal sifat mutlak. Sebab apa? Sebab belum digunakan untuk fardhu taharah, kefarduan untuk taharah tadi. Tidak digunakan untuk basuhan yang wajib tadi. Ataupun anak
Kita dah isi elok dah ayak dalam bekas. Lepas tu anak kita main masuk, dia baling dia punya robot dia baling kereta dia dalam baldi tadi. Jadi musta'mal tak Ustaz? Ada. Sebab tak ada kaitan dengan ibadat wuduk. Tidak ada kaitan langsung dengan kefarduan taharah tadi. Tidak ada kaitan langsung dengan basuhan yang tidak boleh tidak. Jadi dia akan bahkan selepas daripada kita basuh tapak tangan, selepas daripada kita kumur, kita masuk tangan kita untuk kumur, masih belum jadi musta'mal lagi ayak dalam baldi tu. Kemudian kita ambil pula dengan tangan kita. Sebab apa? Sebab kita ambil dengan tangan tu belum sampai masa untuk basuhan tangan lagi. Jadi belum dikira lagi. Tangan kita tu masih tidak memberi kesan pada air dalam baldi. Kemudian kita basuh muka, ayak yang menitik itulah yang jadi musta'mal. Sebab itu yang digunakan untuk basuhan yang malabudda minhu. Cuma dalam perbahasan kitab fiqh mazhab Syafi'i sebut, apabila selesai basuh muka tu, apabila selesai kita basuh muka, kita nak masukkan tangan kita. Jadi bila kita nak masukkan tangan itu, sudah sampai masa, ini cerita wuduk lah, cerita wuduk. Sudah sampai masa untuk basuhan tangan yang la budda minhu. Dia dah sampai ke situ. Jadi ketika itulah disebutkan untuk kita niat, dipanggil niat sebagai tangan tu sebagai alat. Kena ada niat al-ightiraf. Maksudnya kita masuk tu, selagi mana kita ada niat, kita masuk dalam baldi tu bukan untuk basuh tangan terus. Dia hanyalah sebagai bekas ataupun sebagai pencedok. Jadi ketika masuk tu, air dalam baldi tidak akan jadi musta'mal. Air dalam baldi tidak akan jadi musta'mal. Jadi bila kita dah ambil kat tangan ni, kemudian kita pun basuh. Contohlah dia nak basuh sekali saja kan. Jadi dia basuh hak menitik itu sajalah yang jadi musta'mal. Kemudian dia ambil lagi sekali dan niat ightiraf. Dia basuh pula tangan kiri dia. Ini untuk contoh kalau dia basuh sekali saja. Maka yang menitik terpisah daripada anggota itu sajalah yang jadi musta'mal. Jadi tangan dia sudah tahir. Tangan dia sudah bersih. Tangan dia sudah terangkat hadas. Jadi lepas pada tu dia masuklah tangan macam mana sekalipun dalam baldi itu. Walaupun air tidak cukup 2 kolah. Tidak menjadikan air dalam baldi musta'mal. Sebab apa? Sebab masukan seterusnya itu adalah masukan yang tidak berkaitan dengan basuhan yang kali pertama untuk mengangkat hadas bagi anggota-anggota berkaitan. Jadi itu gambaran. Gambaran tentang air musta'mal, gambaran secara asas. Jadi itu yang musta'mal. Tapi kalau bekas kolah masjid, kita tak bimbanglah isu ni, sebab ke mana pun bila kita masuk untuk basuhan pertama sekalipun, bila kita angkat tangan kita pisah daripada air yang kita guna itu, jumlah yang berbaki lebih daripada 2 kolah, dia tidak akan menjadikan musta'mal. Ini dipanggil musta'mal pada berwuduk dan mandi wajib. Ada satu lagi berkait dengan musta'mal juga adalah musta'mal pada membasuh najis. Ini dia ada syarat dia lah, dengan syarat yang disebutkan. Apabila kita siram pada tempat yang bernajis, kita siram pada tempat yang bernajis itu untuk membersihkan najis tersebut. Kemudian lepas kita siram itu, air yang kita siram tadi telah menghilangkan najis pada tempatnya dan tidak berlaku perubahan pada air itu. Jadi air yang kita guna tu lepas kita siram tadi masih jernih elok lagi. Dia kata tidak berubah warna dan juga bau dan juga rasa dan juga tidak bertambah beratnya dalam kitab-kitab tersebut. Jadi air itu akan jadi musta'mal. Tetapi kalau berubah saja terus air itu akan jadi mutanajis. Ini cerita pada masa yang lain lah. Kurangnya kita faham untuk musta'mal untuk taharah tadi, musta'mal untuk wuduk dan mandi wajib. Yang kedua, kategori air yang disebut sebagai air tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Dia suci pada dirinya tetapi tidak boleh digunakan untuk membersihkan lagi. Tidak boleh digunakan lagi untuk membersihkan, untuk gunakan untuk proses taharah ni adalah air mutlak tetapi sudah bercampur dengan sesuatu yang mengubah
Dia dah bercampur dengan sesuatu, dan pencampuran itu pencampuran yang merubah sifat air. Dan dia ada syarat-syarat dia juga. Syarat utama dia lah apa, dia guna istilah al-mutaghayyiru, air yang berubah, bima khalatahu minat tahirat, yang berubah dengan perkara-perkara yang khalatah. Khalatah tu kalau kita tengok terjemahan Melayu ni maksudnya yang apa, campuran yang sebati. Sebati. Maksud sebati tu kita dah tak boleh pisah dah. Supaya kita tuang kopi lah, serbuk kopi. Jadi air kosong, air jernih yang kita bawa ambil daripada paip tadi, sifat dia mutlak. Bila mutlak kita boleh guna untuk bersuci. Tetapi kita sudah masukkan, kita sudah campurkan dengan percampuran yang sebati, khalatah, mukhalatah. Mukhalatah tu. Dan kemudian bila kita masukkan, berubah, berlaku perubahan. Dan perubahan tu apa, pada salah satu lah, sebagaimana kita sebut pada kelas yang lepas, perubahan pada warna, ataupun perubahan pada rasa, ataupun perubahan pada sifat. Perubahan pada warna, pada rasa, ataupun pada bau. Jadi contoh kita masuk serbuk kopi tu, kita tengok dengan mata kepala kita sendiri jelas air daripada jernih jadi hitam. Maka air ketika itu dia tahir, dia bersih fi nafsih, pada dirinya saja. Tapi tidak boleh lagi ghairu mutahhir, tidak boleh digunakan untuk menyucikan. Sebab apa? Sebab dia dikira sebagai sifat dia sama macam air musta'mal tadi, iaitulah dia telah berubah, dia hilang sifat tahuriyah tadi. Dia hilang sifat tahuriyah, mencucikan ataupun membersihkan, tetapi sifat tahiriyah dia tak hilang. Sifat tahir dia, sifat dia tu sendiri bersih, tidak hilang. Jadi syarat dia apa? Mukhalatah yang utama dia. Dia masuk tu dengan percampuran yang sebati, dan kemudian dia mesti berlaku taghayyur, berlaku perubahan. Dan menariknya untuk yang masuk benda-benda suci, benda-benda bersih ni, dia mestilah taghayyur yasir, taghayyur kathir. Perubahan tu perubahan yang banyak. Maksud perubahan yang banyak itu bila kita tengok pada uruf, kita tengok ni perubahan ni baru sikit. Jadi orang tengok, orang masih akan sebut ini air. Orang akan sebut ni air, orang tak sebut yang kopi. Sikit saja berubah. Dia ada keruh sikit-sikit. Masih lagi tidak menghilangkan sifat tahuriyah tadi. Sebab apa? Sebab bercampurnya dengan benda-benda yang suci. Contoh masuk tepung, jatuh sikit-sikit tepung. Apa, kalau dalam beli ayak, dalam baldi tu apa, terjatuh sikit serbuk sabun. Kemudian bila kita tengok, kita ambil ada sikit saja perubahan pada bau. Tapi sikit sangatlah, maksudnya kita rasa tu bukan bau kuat, sikit sangat. Itu masih lagi dimaafkan, maksudnya air itu masih kekal sebagai air yang mutlak lagi. Sebab apa disebut hatta dalam, kita tengoklah dalam Hasyiah Bajuri dan sebagainya, dia akan sebut dengan taghayyuran kathiran, dengan perubahan yang banyak, barulah menghilangkan sifat mutlak bagi air tadi. Habis itu kalau masuk benda-benda yang tidak sebati dengan air, maka dia tidak mengubah. Contoh kita pergi baling, kita masukkan seketui sabun buku dalam baldi, dan kemudian kita angkat keluar balik dengan cepat. Tidak ada bahagian yang dipanggil, bukan reput lah, maksudnya sabun tu dia tak sempat nak hancur lagi. Jadi kita angkat cepat. Jadi itu dia panggil mujawarah. Maksud mujawarah ni dia semua sekadar berjiran. Maksud berjiran tu dia tak sebati lah. Mujawarah ni dia masuk dalam ayat, tapi dia tidak sebati. Kemudian lepas kita buat keluar, ada sikit bau daripada kesan sabun buku tadi. Air masih lagi mutlak. Sebab apa? Sebab dia tidak ada yang disebut mukhalatah tadi. Tapi kalau dah biar lama sampai sabun tu pun dah reput, dah sebati dengan air, lepas tu bau pun sabun kuat, dia dah jadi sebagai air yang telah berubah lah, air telah berubah. Cuma sifat dia masih lagi sifat suci, cuma tidak boleh menyucikan. Dan segala bentuk cecair yang lain, dia panggil al-ma'i'at. Al-ma'i'at ni dia ambil hukum yang sama, itulah dia suci tetapi tidak menyucikan. Jus dan sebagainya, itu dia ambil hukum yang sama. Itulah sedikit sebanyak tambahan tentang persoalan pembahagian air ini tadi.
yang selalu kita akan hadapi hari-hari, selalu kita akan hadap hari-hari dalam penggunaan kita ataupun dalam keperluan ibadat harian kita lah. Itu yang akan kita hadap ataupun kita akan jumpa. Kemudiannya kita sambung sikit, lebih kurang berapa minit lagi ni, lebih kurang 4:10 kita kena berhenti lah. Qala asy-syaikh, bab yang seterusnya. Qala asy-syaikh al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Kita di muka surat 21. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Maksud mujib ataupun mujibat ni ialah ada perkara ni maka wajiblah mandi. Ada benda-benda ni maka wajiblah mandi. Itu panggil mujib. Ini berlaku perkara ni maka wajiblah. Ada 6 perkara. Baik, terputus line tadi, ada masalah sikit. Baik. Jadi perkara-perkara yang mewajibkan mandi, ini mandi wajib ini, 6 perkara ni saja. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Maksud tak ada yang lain tu maksudnya yang inilah. Ada beberapa perbahasan tambahan kita tengok nanti. Ada 6 ini, salah satu maka wajiblah mandi. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Memasukkan hasyafah. Hasyafah ini sebab kita nak sebut jugalah tentang dalam bab adab dalam berbicara. Apabila kita berbicara, kita sebut tentang a'dha, yang anggota-anggota tubuh yang aurat itu dia termasuk dalam ucapan-ucapan yang tidak tak boleh lah. Selagi mana kita boleh gunakan kiasan, maka kita akan guna. Tetapi sekiranya menggunakan kiasan tidak sampai kepada makna, tidak sampai kepada kefahaman yang tepat, lebih-lebih lagi dalam persoalan hukum ini, ketika itu tidak menjadi kesalahan lah untuk kita sebut akan anggota-anggota itu dengan nama dia sendiri. Ini tingginya akhlak Islam lah. Jadi keperluan dipanggil pada keperluan pengajian ataupun pada keperluan untuk menjelaskan hukum, kadang-kadang kita kena sebut perkara ni bagi jelas. Jadi al-hasyafah maknanya kepala zakar, kepala kemaluan orang lelaki. Bahagian yang takuk itu kita panggil al-hasyafah. Jadi masuk sahaja hasyafah fil farji, kepada kemaluan perempuan, fil farji, dan masuk itu maksudnya tenggelam, maksudnya masuk ke dalam faraj, masuk ke dalam, bukan sekadar bersentuh saja. Itu bagi perkataan al-ilaj, ini al-wuluj, masuk. Dan masuk tu masuk kadar hasyafah tadi, sehingga lepas kawasan yang kita kata al-farid tadi, maka wajiblah mandi, wajiblah mandi kepada kedua-dua pihak. Orang yang al-mulij dengan al-mulaj, al-mulaju fihi, orang yang memasukkan dan orang yang dimasukkan, kedua-duanya wajib mandi. Walaupun belum berlaku yang kita sebut, tidak berlaku keluarnya air mani lagi. Sebab itu sudah dikira satu perkara yang mewajibkan mandi. Adapun sekiranya masuk itu belum capai kadar itu, dia cuma masuk separuh kadar kepala kemaluan lelaki, maka tidak wajib mandi kepada kedua-dua belah, kedua-dua orang. Sebab apa? Sebab tidak cukup. Dan kita tengok dalam para ulama kita berbincang tentang hukum melibatkan kita kata perkara ini, maksud ilajul hasyafah fil farji ni, dia punya hukum yang berkait dengan perkara ini banyak, boleh kita sebut puluhan. Dia berkait dengan persoalan hudud, dia berkait dengan persoalan sabitnya mahar atau tidak, dia berkait dengan persoalan untuk ada iddah ataupun tidak ada iddah kepada isteri yang ditalakkan, dia berkait dengan persoalan kita kata taharah ni, mandi wajib dan sebagainya. Jadi perkara ni dia menjadi satu perkara yang bukanlah kita nak buat gurau dan main, tapi dia untuk kita faham ni hukum berkait dengan itu saja sudah ada banyak hukum. Jadi itu perkara pertama, yang memasukkan hasyafah ni, kadar kepala kemaluan itu ke dalam faraj.
Kita baca dulu hari ini, insya-Allah pada minggu depan kita akan terang lebih mendalam lagi. Yang keduanya wa khurujul mani. Keluarnya mani. Keluarnya mani. Keluarnya air mani. Dan keluarnya air mani ini maksudnya keluar zahir air mani itu daripada kemaluan lah, kemaluan orang lelaki dan perempuan. Ini pun kita akan terang juga pada minggu depan. Wal haidu, dan haid juga perkara yang mewajibkan mandi. Wan nifas, dan nifas darah orang perempuan yang keluar selepas daripada melahirkan anak. Wal wiladatu, dan melahirkan anak. Wal mautu, dan mati. Inilah 6 perkara yang mewajibkan mandi. InsyaAllah saya ingat kita hurai dan terang tambahan beberapa maklumat berkaitan dengan ke-6 perkara ini pada kelas yang minggu hadapan, insyaAllah. Minggu depan jadi kita akan sebut dan kita akan terang lebih. Kita akan syarahkan ke-6 perkara ini dan juga rukun fardu mandi wajib, insyaAllah. Wallahu a'lam. Saya minta maaf, kita punya setakat ni perjalanan kelas kita masih agak pendek sikit, lebih kurang 30 minit ke 40 minit, dengan kadar yang kita boleh hurai dengan secara ringkas dan secara asas. Mohon maaf atas kekurangan, dan insyaAllah kalau tidak ada apa-apa halangan, kita akan jumpa pada minggu hadapan, insyaAllah, untuk kita kupas kedua-dua bahagian tadi, perkara yang mewajibkan mandi dan rukun-rukun mandi. Jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi